Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita pada petang hari Rabu bersama dengan Mompreneur Mastermind. Apa khabar audiens petang ni? Sihat? Boleh komen dekat sini. Sebelum tu saya nak minta tolong audiens semua supaya boleh share kita punya live ni supaya dapat reach lagi kepada ramai mompreneur dekat luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kita punya majlis, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita punya perkongsian petang ni mendapat manfaat kepada ramai mompreneur di luar sana sepanjang musim yang mencabar ni kan. Hari ni kita akan bersama dengan founder kita, founder Mompreneur Mastermind, Puan Haja Arsyad. Sebelum kita mula, saya nak pantun dululah, boleh tak? Selamat datang semua. Okay, saya nak pantun ya, dengar kalau ada yang nak balas, boleh balas kat bawah. Tampak berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, lafaz bismillah pembuka bicara. Ada yang nak balas ke? Terima kasih join. Okey, kita jemput kita punya founder ke atas pentas. Terima kasih, selamat datang. Boleh share dengan kita punya kawan-kawan. Kita nak jemput kita punya founder. Founder dah tunggu dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya nak bagi tahu kita punya topik petang ini bersama founder kita. Apa tajuknya? Tajuknya petang ni puan kita akan membicarakan 5 teknik urus bisnes secara smart. Macam mana caranya tu? Kita jemput kita punya founder ke atas pentas. Assalamualaikum Puan Haja. Assalamualaikum. Apa khabar petang ni? Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanan apa khabar? Hanan, aunty Hanan. Hanan. Apa khabar tu? Lebih sihat. Petang ni kita nak berbincang, berkongsi tentang apa tu Puan? Kita nak kongsikan apa dia 5 teknik untuk mompreneur berbisnes secara smart. Topik biasa. Okey Puan, kita boleh mula? Okey, boleh insyaAllah. Okey, bismillah. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So berapa ramai bersama dengan saya petang ni? Saya bersiaran bersama adik Hanan. Hanan hari ni dia dah tidur pagi, jadi petang dia tak tidur. So tak apalah. Dan namanya mompreneur kan, macam ni lah gaya dia. So apa yang kita nak discuss petang ni, of course lah satu topik yang dekat dengan kita semua. Dengar jelas tak suara saya? Hana jadi MC. Jelas suara saya. Okay, minta tolong kongsikan live ni boleh? Sharekan kepada tim-tim mompreneur yang lain. Alright, Hana sit down. Okay, so kongsikan kepada tim anda, kongsikan kepada FB group, sharekan link ini kepada teammate anda. Alright. So, topik yang kita nak bawa petang ni, of course, nampak Umi tengah ajar. Nanti kejap topik yang kita nak ajar petang ni of course topik yang sangat dekat dengan mompreneur. Dia petang ni ada banyak selingan, so macam relax je, kita buat santai je kan Hanan kan. So kita nak kongsikan apa dia 5 perkara yang kalau kita nak jadi mompreneur yang berjaya, kita kena ada 5 perkara ni. Okay, so saya selalu jelaskan bahawa alang-alang kita berbisneslah sungguh-sungguh. Sebab kita dah invest masa kita bersama anak. Kita dah korbankan waktu kita bersama anak-anak dengan niat kita nak buat bisnes. Jadi bila kita dah korbankan hak anak tu, make sure ada pelaburan, make sure ada tulangan dia. Jangan sampai suara Hana lagi kuat pada bumi ni.
make sure ada pulangan dia. Tapi macam mana kita nak ada pulangan tu kalau kita tak dapat bekerja secara smart? Okay, sebab yelah kan bila kita berbisnes di samping anak, memang sangat limited pergerakan kita. To-do list yang kita nak buat tu memang mencabar. Betul lah, dia pergi contoh muka dia. Memang sangat mencabar untuk kita siapkan. Tapi ada je cara untuk kita settlekan to-do list yang kita, adik bahaya, untuk kita buat tu, to-do list yang kita nak settlekan tu. So nak ceritanya, saya akan sharekan apa dia, 5 perkara yang boleh membantu untuk kita lebih smart dalam bisnes. Alright, so dah ready dah untuk saya kongsikan tips yang pertama. Kalau dah ready, cuba komen ready. Hanan nak cakap apa? Aunty tengok Hanan tau. Ramai aunty tengok ni. Okay, ready? Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, sebagai seorang mompreneur, kalau kita nak be smart dalam apa yang kita buat, of course satu perkara adalah, Hanan sit down. Of course perkara pertama yang kita kena buat, salam. Perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena jelas sejelasnya kenapa kita buat bisnes. So ini memang orang kata asas lah. Kalau kita tak lepas perkara ni, kita memang tak akan jadi smart dalam buat bisnes. Okay. Apa perkara yang kita kena jelas dalam kita nak buat bisnes ni? Of course, kita kena jelas sejelasnya apa niat kita. Apa niat kita, kenapa kita buat bisnes ni, okay? Kenapa kita buat bisnes, untuk apa? So, lain orang, dia ada orang kata sebab reason dia buat bisnes. So, tak kisah sebab apa pun. Yang penting kita nak setiap mompreneur ni jelas apa yang mereka nak capai. Kenapa mereka buat bisnes. Contoh, ada orang buat bisnes. Nurul, can you sit down please? Boleh kan? Ada mompreneur buat bisnes. Okay, Ana tak baik. Ada orang buat bisnes sebab passion. Macam saya, first of all saya buat bisnes sebab saya ada reason, iaitu saya nak keluar daripada kepompong orang kata kesusahan, kesempitan wang lah. So itu the main reason saya buat bisnes. So ada orang buat bisnes sebab dia suka, dia enjoy. So dia rasa bila dia buat bisnes, dia rasa satisfied, dia rasa pencapaian dalam hidup dia. Okay, ada juga orang buat bisnes sebab dia rasa itu dia punya tanggungjawab. Contoh, ada orang buat bisnes sebab dia nak tanggung adik-beradik dia, nak tanggung keluarga dia dekat rumah, dekat kampung. Mungkin suami tak cukup mampu untuk bantu kan. Jadi perkara-perkara ini adalah orang kata macam big why lah. Reason kenapa dia buat bisnes. So dengan tahu apa sebab kita buat bisnes, itu adalah satu faktor kuat yang akan membantu kita lebih bersistem dalam berbisnes. Alright. Okay, selepas kita tahu dengan lebih jelas, so saya nak tanya sekarang ni, berapa orang yang clear jelas kenapa aku buat bisnes? Sebab kita boleh sahaja duduk kat rumah tanpa buat apa-apa. Sebab yelah komitmen kita bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama urusan rumah tangga pun dah cukup banyak. Kenapa kita sibuk-sibuk nak buat bisnes? So boleh tak audience kat luar sana ni yang tengah menonton ni cuba komen kenapa satu sebab utama anda buat bisnes. Cuba komen dekat bahagian komen bawah lah. Okay, Hanan, minat? Alright. Cuba komen apa sebab utama anda buat bisnes. Okay, sementara nak bagi jelas dengan niat. Alright. Okay, anda kena jelas, dan nak katanya kan, apa yang kita jelas ni dia bukan sekadar kita ada di fikiran tau, tapi kejelasan sebab kita buat bisnes tu dia turun ke hati. So bila dia turun ke hati, tengoklah ni. Bila dia turun ke hati, apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang berada di hadapan cabaran takkan membuatkan kita cepat putus asa. Tengoklah ni macam contoh Syahanan kan. Dia kan kacau saya kan. Kalau saya tak kuat sebab saya nak buat live petang ni, saya takkan buat live. So I have my own reason kenapa saya kena kuat untuk buat live di samping anak kecil macam ni lah. Alright.
side income dan minat. Okay. Kena jelas sejelasnya kenapa aku nak sibuk-sibuk buat bisnes. Sebab nak jaga anak sendiri, alright. Okay, so dalam poin yang pertama lagi, bila kita dah tahu sejelasnya kenapa kita buat bisnes, okay, yang penting seterusnya adalah kita kena ada visi dan misi jelas dalam bisnes kita sendiri. Okay, visi dan misi yang jelas dalam bisnes kita sendiri. So first tadi kita tahu kenapa reason kita buat bisnes kan. Kedua, kita kena highlightkan sedetailnya apa yang kita nak capai, visi dan misi kita dalam bisnes. Perkara ni ramai mompreneur yang tak ambil kisah tau, sebab mungkinlah one of the factor adalah kekurangan ilmu, and then ada lagi contoh faktornya adalah circle kita, and then kita asyik duduk dalam kelompok rumah bawah bumbung, so fikiran kita mungkin tak open. Jadi bila anda join macam kelas macam FB Live sekarang ni, anda nampaklah bahawa anda panggil diri anda ke? Anda nampaklah bahawa memang sangat-sangat penting untuk kita ada visi dan misi dalam bisnes. Okay. Kalau anda join macam kelas saya kan, saya akan cakap visi utama yang paling ultimate untuk seorang suri rumah ataupun untuk seorang hamba Allah adalah untuk dapat redha Allah. Adik, untuk dapat redha Allah. Okay. Kita tengok nanti tengok Hanan tau. Hanan tak tahu ramai tengok. Okay. Untuk dapat redha Allah. Tapi kan kita kena jamkan, kita kena spesifikkan lagi dari konteks bisnes. Okay, Hanan sit down here, alright. Dari konteks bisnes apa yang kita nak capai, apa visi dan misi. Contoh katakanlah kita berniaga produk mainan kanak-kanak. So kita ada branding kita sendiri. Macam contoh adalah Kids Neuron. So apa kita nak bawa brand kita tu, Kids Neuron tu, dalam masa 3 ke 5 tahun akan datang. Okay, itu adalah visi yang lebih jauh lah. So kita dah ada dalam fikiran kita. So the moment kita berfikiran jauh, dia actually memang akan bagi impact dalam tindakan dan action yang kita buat. I mean, apa gerak kerja seterusnya yang kita buat memang akan beza berbanding kita just follow the flow. Setiap hari kita mungkin rutin kita nak cari sales, nak dapatkan sales. Okay, kita ada seorang baby yang dia aktif petang ni. Okay, so contoh Kids Neuron. So kita mungkin nak cakap kita akan jadi salah satu brand yang unggul dekat Malaysia ni, yang providekan produk mainan kanak-kanak interaktif yang bantu anak-anak untuk lari daripada gadget. So kita kena ada lebih jelas tau apa visi dan misi yang kita nak capai itu. Alright. Okay, selepas itu bila kita dah ada visi, kita dah ada misi. Contoh misi lain adalah kita nak ada satu pencapaian dalam bisnes, iaitu contoh kita letakkan target by Disember 2021 kita nak cash reserve bernilai 100,000. Cash reserve adalah net profit kita yang kita simpan dalam akaun kita, ataupun mungkin kita nak convertkan duit tu sebagai aset. So bila kita nampak angka-angka dan perkara itu lebih jelas, tindakan kita pun akan lebih jelas. So macam mana ni? Hanan boleh tak pergi ke abang kejap? Ada kelas. Boleh? Okay, tu. Okay, Hanan sit down. Hanan main ni nak? Tu, makan. Okay, go. Alright. Okay, Hanan contoh kat sini. Okay. So nak katanya perkara pertama untuk jadi mompreneur yang smart adalah kita jelas tahu apa yang kita nak. Jangan alasan bahawa kita just business daripada rumah, kita masih di level ini, jangan jadikan ini sebagai alasan, tapi pecahkan perkara-perkara yang menyebabkan fikiran kita tersekat. Tapi cuba belajar untuk berfikiran jauh, sebab orang yang berfikiran jauh ni dia punya action dia berbeza tau. Berbeza dengan orang yang tak ada misi, tak nampak apa yang dia nak capai. So try buat. So ambil satu masa untuk kita duduk dan fikirkan apa yang aku nak capai dalam bisnes aku. So first
first of all kenalah tahu kenapa aku buat benda ni. So apa yang aku nak capai, jangka masa bila aku nak capai, macam mana aku nak capai. So makin details kita mampu buat perancangan, insya-Allah kita akan lebih smart dalam mencapai misi yang kita nak capai dalam bisnes. Tu poin yang pertama. Okey tak? Alright, terlalu banyak perancangan pendidikan anak yang memerlukan kewangan yang kukuh. So okeylah, macam saya pernah buat bisnes dulu sebab anak-anak. Contoh, saya tak mampu saya tak pandai nak ajar anak-anak terlalu macam kan kanak-kanak kan dia ada macam fine motor skill, gross motor skill. So saya jenis yang macam kekok tau. Saya mungkin faktor waktu kecil-kecil pun tak dibesarkan dengan ilmu-ilmu macam tu kan. So saya tak berapa pandai untuk entertain anak-anak. Apa yang saya buat adalah saya cari duit untuk cover bantu support pendidikan awal anak-anak saya. So mungkin waktu tu saya listkan tau berapa amount yang saya perlukan dalam masa sebulan. Berapa amount yang saya perlukan dalam masa sebulan. Katakan contoh waktu tu saya hantar anak-anak ke satu tadika swasta. So 2 orang sebulan 700, and then saya katakanlah kita nak hantar ke mana-mana kelas. So total up sebulan 1,500. So nilai 1,500 tu menjadi saya punya kekuatan untuk saya buat bisnes untuk capai minimum 1,500 tersebut. So nampak tak? So bila kita kuat keinginan kita akan lebih smart dalam tindakan. Okay, adik. Tu. Okay, ambil marker. Okay, alright. Okay, tu poin yang pertama. Poin yang kedua, yes. Poin yang kedua untuk jadi mompreneur yang smart adalah kita kena bijak dalam buat marketing, and then kita kena bijak dan smart dalam runkan bisnes tu sendiri. So saya bahagikan kepada 2, iaitu pertama guna teknik SMART dalam strategi. Bisnes ni kita tak boleh lari daripada membuat strategi tau. So orang kata saya pernah dengar satu statement tu, iaitu business owner adalah strategis. Orang yang buat bisnes ni dia adalah seorang yang merangka strategi. Okay, jadi makin geliga otak kita memikirkan strategi-strategi ataupun teknik untuk kita jana duit dan jana dan jaga duit tu, insya-Allah makin sukses bisnes kita. Okay, tapi soalannya macam mana kita nak belajar ilmu-ilmu macam tu? Of course lah, dia nak tak nak kena ada ilmu, kena belajar. Okay, so untuk strategi, kita ni kan mompreneur, so kita ada limitation dari segi kita nak buat marketing semua kan. So saya sangat rekomenkan untuk kita cari kelebihan orang lain yang tak ada pada kita. Okay, sebagai contoh, kita nak marketing, kita nak promotekan produk kita, tapi kita ni tak ada personal branding yang kuat. So why not kita cari orang-orang lain yang ada personal branding yang lebih kuat, yang mana bila dia promotekan produk kita akan capai kepada lebih ramai prospek. So the moment lebih ramai prospek dicapai, potensi untuk orang membeli tu makin tinggi. So nampak tak cara smart kat situ? So bila kita tak nak bertindak smart macam tu, selama itulah kita akan buat kerja yang tak smart. Kita keep promote kat grup yang sama, kita keep update dekat Facebook kita, padahal yang view tu pun mungkin mata yang sama, view yang sama. So kita mengulang benda yang sama membuatkan kita penat lah. Sebegitu saja. So why not kita cari cara smart untuk buat bisnes, untuk buat marketing lah especially-nya. Try fikir cara smart. Ada contoh cara smart lain adalah kita aktifkan platform-platform yang, dia bukan platform, aktifkan platform yang memang kita dah nampak proven. Proven, dia boleh convert sales banyak kat situ. So smartnya adalah kita fokus pada satu platform. Yang tak smartnya mompreneur ni, semua platform dia nak pergi capai sampai tahap susah nak close. Secara smartnya adalah kita fokuslah pada 1-2 teknik yang proven dan platform yang proven. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi adalah kita menumpang kepada kelebihan orang lain yang tak ada pada kita. Okay? Alright, yang ketiga untuk teknik smart buat bisnes.
Masih pada poin kedua iaitu guna teknik smart buat bisnes. Tapi yang poin ketiga untuk poin tersebut adalah kita kena belajar teknik-teknik marketing yang terkini dan proven. Bermaksud kalau kita masih nak selesa pada teknik marketing tradisional yang kita buat, teknik marketing tradisional tu anda sendiri boleh tahulah apa dia teknik yang anda buat selalunya yang anda rasa selesa. So the moment kita masih nak mengekalkan zon selesa dalam buat marketing, selama itulah kita tak akan smart dalam buat bisnes. So dah 2021 ni kita kena belajar apa dia cara ataupun teknik smart untuk buat marketing. Alright. So nak tak lain tak bukan kita kena buatlah apa dia teknik-teknik marketing yang sedang viral, yang memang orang sekarang buat. Kalau kita masih takut-takut nak buat teknik marketing yang memang trendy itu, kita memang susah nak capai satu langkah ke depan. So nak tak nak memang kena paksa dirilah. Alright. So dalam buat bisnes juga, kita kena belajar apa dia cara-cara smart untuk seorang mompreneur ni. Dia buat kerja sikit. Dia bukanlah terlalu sikit, tapi bila dibandingkan dengan kerja-kerja yang dia buat secara tradisional tu, dia jauh lebih mudah. Okay. Nurul. Okay nah. Okay, contoh selama ni kita sibuk cari customer baru. Okay, secara smartnya kita kita perlu jaga database pelanggan sedia ada. So pelanggan sedia ada itulah yang akan bantu untuk recommendkan produk kita, brand kita kepada rakan lain. Itu adalah teknik smart. Alright. So apa lagi teknik smart lain adalah kita menggunakan sistem-sistem. Honestly, saya dah berada dalam fasa berada dalam zon selesa, tak menggunakan sistem. So saya dah rasa betapa penat dan struggle-nya berbisnes dengan cara tradisional, dan bila saya tunekan macam mana cara saya buat bisnes, memang dia sangat-sangat membantu saya untuk lebih grow, untuk lebih kita lebih menghargai momen-momen bisnes tu. Dia sibuk, memang still sibuk, sebab bila kita makin grow tu kita dah makin banyak tanggungjawab. Tapi dari segi kita sibuk dari segi benda yang berimpact. Saya tak nak bila mompreneur lain tak menggunakan sistem, mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang berimpact tinggi. Okay, contoh dulu saya sibuk closing WhatsApp one by one, tapi sekarang ni sistem akan bantu teknik tersebut, so saya boleh fokus pada perkara lain lah. Mungkin macam dari segi saya, contoh kita boleh training kita punya agent, kita boleh cari recruit agent, so itu adalah perkara yang berimpact tinggi. So sistem menjalankan tugas-tugas yang kurang berimpact untuk kita. So bila kita boleh fokus pada perkara berimpact tinggi, itulah saatnya kita sedang smart dalam buat bisnes. Okay, Hanan. Okay, itu baru 2 poin. Okay, tak setakat ni. Saya sebenarnya cakap laju sebab nanti Hanan kacau. Hanan jangan kacau Umi Hanan. Alright, Alhamdulillah. So apa dia perkara yang ketiga? Nurul. Ni budak bertuah namanya. Adik nak air tak? Okay lah. Nak, okay. Kejap anti. Okay, reality mompreneur. Okay, so yang ketiga adalah kita kena sistem closing saya. Okay, contoh sistem closing yang puan boleh gunakan, of course pernah dengar tak Yeza? Yeza tu dia adalah sistem closing untuk di WhatsApp. Kalau sistem yang menggunakan link website, saya gunakan OnPay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Okay. So next, yang ketiga adalah urus mompreneur yang sukses.
Dia Puan, nampak. minta maaf, tak ada suara. Tak jelas Puan? Tak ada suara. Okay, sorry. Okay, sorry. So yang ketiga adalah mompreneur yang smart ni, dia sangat faham bahawa urusan cash flow business memang sangat-sangat penting. So dia tidak memfokuskan hanya pada aktiviti untuk buat sales semata-mata, tapi dia tahu sama pentingnya urus cash flow duit yang masuk kat kita, duit masuk keluar, dan juga urusan buat sales. Sebab saya nampak ramai mompreneur mereka hanya disibukkan dengan urusan mencari duit, masuk akaun kan. Tapi sampai bila mereka nak jadikan ia rutin, sebab saya nampak bila ia dijadikan amalan yang mana mereka tidak menjaga cash flow business, mereka susah nak lebih jauh. So kita ada matlamat dalam bisnes bahawa walaupun kita berbisnes daripada rumah, tapi kita ada matlamat untuk kita ada bisnes yang ada aset, yang ada cash reserve yang boleh membantu kita pada masa depan kita. So nak katanya bila kita jaga cash flow, nanti kita boleh kawal net profit, keuntungan bersih yang kita mahukan. Keuntungan bersih yang kita mahukan yang mana nanti di hujungnya kita akan bina aset. Bina aset. Dia aset ni cerita panjang kalau nak cerita, tapi nak katanya aset tu boleh di aset dunia dan juga di akhirat lah. Kita bayar zakat, and then kita berinfak, kita beli aset, kita beli hartanah, semua tu lah untuk kehidupan kita pada masa hadapan. Okay. Hana ni dia tak tahu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay adik. Sedap. Padahal air masak je. Okay adik. Okay. Alright. So kita sendiri kena ada target. Apa yang cash flow macam mana yang kita nak pada masa depan. Contoh saya ada target dalam masa setahun saya nak berapa cash reserve saya. So apa yang saya nak capai dari segi aset yang saya nak capai. Mungkin benda ni terlalu jauh untuk setengah mompreneur, tapi at least benda ni memang pendedahan yang sangat bagus lah. Sebab tak ada orang mompreneur yang memang dah highlightkan benda ni terang-terang. Sebab itulah misi saya adalah untuk mengajak ramai mompreneur lain untuk buat bisnes secara lebih bersistem supaya kita ada visi yang kita boleh capai. Okay. So macam mana cara kita nak jaga cash flow kita? Of course dia ada dua. Yes, of course dia ada dua. Pertama adalah dengan menjaga duit masuk, dan kedua menjaga duit yang keluar. Senang je sebenarnya. Mungkin bagi yang belum biasa dia agak payah lah, tapi actually memang senang sebab kita dah jadi keamalan kan. So cara nak jaga cash flow yang masuk tu of course kena ada sistem. Kerana ada satu sistem yang recordkan duit yang masuk. And even kalau kita tak ada sistem pun, kita boleh buat sendiri. Kita create Excel and then kita recordkan. 1 hari bulan berapa duit masuk, 2 hari bulan berapa duit masuk. So nanti kita akan totalkan. Tapi dia lebih kepada manual lah. Cuma macam saya menggunakan sistem on pay yang mana everything cash flow yang masuk memang kena melalui sana lah. Alright. So duit yang keluar tu pun kita kena record supaya kita ada aliran keluar mengikut bajet yang kita telah tetapkan. So nak katanya pada setiap awal bulan kita kena identify berapa bajet yang kita nak letakkan pada setiap cost business. So student saya yang baru join marketing genius baru ni masih fresh lagi apa yang saya ajar. Ada 4 cost dalam bisnes kan. Kita ada cost operasi, cost tetap CODB, cost produk COGS dan juga cost marketing. So awal bulan ni lah kita dah kena identify, dah kena analisis berapa nilai cash flow, berapa nilai cost structure kita pada bulan Januari lepas. So kita analisis pada bulan Februari ni adakah kita nak remainkan ataupun tambah ataupun tolak dari segi bajet tu. So of course nak buat benda tu dia perlukan anda lebih belajar, lebih deep lah. Tapi nak katanya benda ni memang sangat penting. Seriously sangat penting. Sebab
bila saya mula menjaga cash flow, saya nampak betapa seronoknya buat bisnes. Sebab apa tau? Dulu saya tak jaga sangat cash flow. So bila kita tak jaga, kita just lalui proses buat bisnes tu. And then di hujung perjalanan bisnes, contoh kita ada satu projek raya kan. So di hujung projek tu, bila kita buat kita nak track balik duit keluar masuk, kita akan nampak hasil kepenatan kita tu sungguh tak berbaloi. Berbanding sekarang bila saya buat cost structure, saya jaga cash flow, hujung bulan saya ada nampak sekelopok duit lah dekat dalam kita punya account, di mana kita nampak okay, sebulan kita bekerja macam ni sangat berbaloi bila kita nampak sekelopok duit tu. Alright, itu tak termasuk lagi dengan gaji yang kita dah separate kan. So nampak tak betapa bestnya bila kita buat bisnes dengan bersistem, kita jaga cash flow kita. Alright, so nak jaga cash flow, bila saya cakap mengenai gaji, mompreneur wajib gajikan diri sendiri, seriously. Ada banyak advantage kalau kita gajikan diri sendiri tau. Ada banyak sangat advantage kalau kita gajikan diri sendiri, especially dari segi business kita dari segi long term lah. Alright, walaupun kita masih enterprise, saat inilah kita kena jaga, kita kena uruskan kewangan dengan baik. Alright, so kita ada 2 poin lagi. Nurul, tengoklah. Sekejap lagi sikit boleh tak? Padahal dia dah menyusul dah tadi. Okey, nanti cap. Dia saja je. Alright, so yang keempat. Yang keempat adalah seorang mompreneur yang smart, dia tahu bahawa dia tak boleh jadi CEO. Saya sangat highlightkan benda ni kat student saya bahawa tolong jangan jadi chief everything officer. Chief everything officer ni dia tamak jawatan. Semua jawatan lah dia nak pegang. Dia nak jadi jawatan tukang packing barang, tukang closing sales, tukang buat promosi, tukang jaga agent dia, tukang rekrut, semua dia nak buat. Sampai satu tahap dia burn out. So the moment dia burn out tu, dia akan slow down dalam bisnes dia. So bila dia nak naik balik, dia akan take time. So dia dah rugi kat situ. So apa yang mompreneur smart buat adalah dia ada team. Right. Dia ada team yang mana team tu mungkin boleh jadi team full time ke atau team part time ke. Okay. Ruby, boleh tak Ruby sambung sekejap? Saya perlukan 5 minutes. Hanan ni. Oh, sorry. Minta maaf, saya mute tadi. Dapat tak tadi tips daripada Puan Hajar? Ada 4 tips Puan Hajar dah kongsi. Apa yang paling terkesan sekali? Boleh komen tak? Tak dengar Tak ada suara. Ada kan? Tak clear sekejap. Sekejap ya. Okey. Dah ada kita punya Puan Kasihani komen. Puan Kasihani kata mompreneur jangan jadi CEO. CEO tu apa? Chief Everything Officer. Nanti burn out, susah nak naik balik, rugi. Ya betul. Okey, dah dengar. Okey, minta maaf tadi ada kekangan sikit. Sekejap ya, kita bagi masa dekat Puan Hajar sekejap. Dengan adik Hanan sekejap. Okey, apa lagi yang puan-puan dengan tuan-tuan dapat daripada poin yang Puan Hajar kongsi tadi? Boleh komen? Okey, Puan Diba kata jaga cash flow. Betul kan? Kalau kita jaga cash flow, tiap-tiap bulan tu kita boleh nampak ada pertambahan kita punya cash lah.
Okay, minta maaf tadi ada kekangan sikit dengan saya punya, ada kesilapan teknikal. Ya, lagi-lagi boleh komen dekat sini. Dapat ada dah suara. Terima kasih ya kepada audiens yang menonton. Hari ini kita punya tajuk adalah 5 tips urus bisnes secara smart. Puan Hajar dah kongsikan 4 tips tadi. Yang pertama, siapa boleh bagi tahu. Okey, kena jaga cash flow. Tu poin keempat. Saya baru masuk, maaf ya, awal-awal 2 poin tak dapat. Okey, Puan Kasih. Puan Kasih. Okey, yang pertama tadi Puan Hajar kata kena jelas dengan apa niat kita buat bisnes. Apa sebab daripada kita punya kita punya niat tu buatkan kita ni lagi kuat. Misal kata kalau ada halangan apa-apa, kita takkan cepat mengalah. Kalau orang kata kalau kita berhenti sekejap sebab macam terkejut ke, something happen ke kan, kalau macam tu sekejap ya. Kalau kita tak jelas, yelah kan, kalau kita tak jelas kita punya niat, jadi apa-apa yang datang pun kita tak boleh nak handle lah macam tu. Sekejap kita bagi Puan Hajar rehat sebentar. Okey, lagi Puan Hajar kongsikan apa tadi? Puan Hajar bagi teknik smart yang kita boleh guna sebagai mompreneur kan. Antaranya kita pakai branding melalui orang lain. Maksudnya kalau misal kata ada person ni, beliau ada followers atau dia ada crowd yang dia ada crowd sendiri. Jadi kita mungkin kita boleh outsourcekan kita punya macam kita tumpang dia punya personal branding kan. Itu kira macam kita pakai teknik influencer lah macam tu kan. Ya, guna kelebihan orang lain. Yang kedua, bijak buat marketing. Betul? Yang ketiga apa? Tapi kena komitmen penuh. Betul? Semua betul. Sekejap ya, Puan Hajar. Kita bagi masa dekat Puan Hajar dengan adik Hanan sebentar sebab Puan Hajar ada nak share satu je lagi point. Ya, pakai marketing yang trendy. Sekarang trending marketing apa? Antaranya TikTok. Lepas tu satu lagi kita buat live kan. Apa lagi yang kalian dapat? Boleh share dekat sini sementara kita bagi masa kepada Puan Hajar sebentar. Okey, Alhamdulillah. Okey, boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemput Puan Hajar semula ke pentas. Puan Hajar? Okey. Tak jelas, tak ada suara. Iaitu kita tak jadi CEO kan, Chief Everything Officer. Alright. Sebab mompreneur yang bersistem ni dia sangat percaya pada konsep rezeki tau, berkongsi rezeki. So dia tahu bila dia berkongsi rezeki dengan orang lain, memang calculationnya insya-Allah lah Allah akan gandakan rezeki kita dengan niat kerana Allah Ta'ala. So macam mana kita nak berkongsi rezeki dalam buat bisnes tu? Iaitu dengan tak menjadi CEO lah. Okay, so bila tak menjadi CEO, kita belajar untuk dedicatekan kerja kita kepada orang lain. Dia ada beberapa cara lah kalau kita nak dedicatekan kerja. Apa tu delegate Puan Hajar? Okay, delegate tu adalah kita identify apa kerja-kerja harian bisnes kita yang kita buat, yang mana kerja-kerja tu kita boleh subkan kepada orang lain. So, katakan bila kita dah listkan, kita dah identify banyak mana kerja-kerja yang kita boleh dedicatekan, kita boleh outsourcekan kepada orang luar. So kita dah boleh mula mencari pekerja-pekerja. Kalau kita dah mampu, kita boleh cari pekerja yang full time. Kalau kita masih belum mampu, kita carilah part timer ataupun nak lebih simple, kita carilah freelancer yang boleh buatkan kerja-kerja bisnes kita yang tertentu. Contoh designer, contoh boleh buatkan landing page, contoh
Freelancer ni dia melibatkan skill tau. Nak buatkan video tu semua adalah freelancer. So dari segi part timer, contoh kerja-kerja yang kita tak konsisten ada. Contoh packing barang, kita boleh panggil mereka 2 minggu, 3 minggu sekali ke. So dia lebih menjimatkan kos. Macam saya dah mula hire full timer sebab saya dah memang ada daily tasknya, workload yang banyak lah setiap hari. So apa pun dia berbalik kepada kita, kita kena tengok bisnes kita tahap mana, bisnes kita ni dah ready ke tak untuk kita mula besarkan tim kita. So permulaan tu mulakan kecil-kecil dulu, outsourcekan kepada orang lain dengan cara part timer ke kan. So bila kita dah makin nampak rentak, sebab slowly kita akan nampak tau perubahan bila kita mula outsourcekan kerja-kerja kita ni kepada orang lain. Slowly kita akan nampak dari segi peningkatan sales macam tu insyaAllah. So bila makin grow nanti, sales makin banyak, so jangan berkira-kira tau, jangan berkira-kira untuk tambah lagi tim kat dalam kita punya business. So semua ni memerlukan kemahiran juga, tapi actually kemahiran tu adalah kemahiran yang mudah lah bagi saya. Kita kena analisis adakah kita perlu berkongsi, perlu cari team ataupun staff. So kalau mulalah mencari. So macam mana nak mencari, so agak panjang juga sebab ni adalah bab HR, human resource kan. Kalau nak cerita memang panjang, cuma itu adalah konsepnya, iaitu mompreneur yang smart, dia tak sibuk untuk buat kerja seorang diri. Sebab dia faham makin banyak dia berkongsi rezeki bisnes dia tu, dia upah orang tu, dia berkongsi rezeki lah tu. So nanti insyaAllah dia punya sales akan makin banyak. Sebab apa tahu? One of the real reason adalah bila kita mula outsourcekan kerja-kerja kita kepada orang lain, kita dah ada lebih masa untuk fokus pada perkara yang berimpact. Perkara yang berimpact tu kan, contoh kan, kita buat satu perkara, dia boleh bagi result yang lebih banyak berbanding kita buat kerja tu sikit-sikit. So nanti kalau ada yang tanya, Puan Najah macam mana nak tahu perkara yang berimpact tu? So setiap bisnes dia ada dia punya perkara berimpact dia yang berbeza. So anda sendiri kena identify perkara apa dalam bisnes anda yang anda ada kemahiran tersebut, dan jika anda fokus buat perkara tersebut, dia boleh meningkatkan prestasi bisnes. So macam saya contoh ada certain business, model business dia adalah recruit agent, training agent. So dia fokus dua benda tu saja. Perkara-perkara lain dia outsourcekan kepada orang lain. Okay, ada juga contoh kita pusat tuition. Mompreneur yang mengajar tuition daripada rumah kan. So of course tugas kita adalah mengajar dengan baik sampai parents satisfied, parents rasa puas hati dengan kita. So itulah perkara berimpact bagi kita. So waktu itu perkara-perkara closing, perkara-perkara marketing kita boleh cari, outsourcekan kepada orang luar. Alright, so dari segi yang poin keempat juga adalah saya nak kongsikan bahawa realitinya kalau kita nak buat bisnes secara smart, kita kena berkongsi rezeki bersama tim kita. Tadi tu kita cakap mengenai tim bisnes tau. Ni tim marketing. So tim marketing dalam sesuatu bisnes itu adalah of course tak lain tak bukan sistem agent. So bila kita cakap sistem agent, dia termasuklah stokis, leader, agent, dropship, affiliate, everything kat dalam tu. So kita berkongsi dengan sistem agent kita. Kita cari tim kita, dan kita ada satu mindset bahawa kita tak nak tapau duit sales tu seorang-seorang, tapi kita nak kongsi kepada ramai orang. Jadi ibaratnya kita cakap berkongsi rezeki kan. So ada mindset orang. Ada mindset mompreneur yang dia rasa kalau aku jual sendiri untung aku RM50 contoh. Kalau aku bagi dekat agent untung aku jadi RM20 contoh. So dia dah nampak macam tak logik kat situ. Tapi secara praktikalnya dalam dunia bisnes, bila kita menggunakan sistem agent tu termasuklah yang saya sebut tadi lah, leader, stokis semua tu, kita punya sales akan makin naik. Dia macam orang kata main volume tau. Okay, analoginya kita ni kes pertama, kita menjual sendiri. Katakan kita menjual 100 produk, okay, 100 produk tu sebulan. So mungkin keuntungan ataupun sales satu produk tu RM30. So 100 darabkan dengan 30, dapat berapa ribu?
3,000 kan. Okay, so kes yang kedua, kita menggunakan satu teknik iaitu kita menggunakan teknik agent. So katakan kita boleh dapat 10 orang agent aktif dalam masa sebulan. So tadi kita jual seorang-seorang, kita jual 100 unit. So kita macam fikir praktikal lah. Katakan 10 orang ni dia boleh menjual 50 unit sahaja sebulan. So tak apa, katakan 10 orang kalikan dengan 50, kalikan dengan RM30. Sebab harga jual per unit tu RM30. So total sales kita akan naik daripada 3,000 jual seorang tadi pergi ke 15,000. So nampak tak kat situ, secara smartnya kalau nak berbisnes memang kena ada team. Tak kisahlah team bisnes ke, team marketing ke, semua kena ada team. Jangan kedekut nak invest dari segi cari team. Kalau macam sistem agent tu pun invest satu kan, sebab kita invest dari segi keuntungan produk tu kita invest kepada team. So memang macam tu, teori ke praktikalnya memang macam tu, kena berkongsi. Alright? So itu adalah poin yang keempat. So poin yang kelima, yang terakhir adalah mompreneur yang smart ni dia sangat faham bahawa pentingnya ada ilmu dan mentor. Okay, sebab apa tau? Sebab dia yakin ilmu tu akan pandu jalan dia sepanjang buat bisnes. Ilmu akan menjadi pemandu lah, pandu kita. Dan mentor akan bantu untuk shortcut kan, akan bantu untuk tunjuk jalan, mana jalan shortcut untuk kita pergi. So mompreneur yang smart memang dia tak kedekut untuk invest pada ilmu. Okay, even saya pun, saya tak kisah invest sampai ke 5 angka untuk ilmu, untuk guru. Sebab saya sangat-sangat yakin benda tu memang dah depan mata saya. Orang yang ada ilmu, orang yang ada mentor, dia memang lebih cepat nak shoot ke atas. So nak jadi smart ni nak tak nak, memang nak tak nak memang kena ada ilmu. So ada orang kata ilmu daripada HQ dah cukup. So okey lah, dia tak kisah. Sebenarnya kita tak adalah memerlukan ilmu yang terlalu banyak. Cukup ilmu yang sikit tapi kita implementkan ilmu tu sungguh-sungguh. Itu lebih baik daripada kita cari ilmu banyak-banyak tapi kita tak sempat pun nak implementkan ilmu-ilmu tu. So apa pun nak katanya kepentingan ilmu dan ada guru dalam kita buat bisnes. So itulah antaranya 5 teknik smart buat bisnes untuk seorang mompreneur. So saya recap Jadi kalau nak tanya soalan, boleh terus tanyalah. So saya recap dulu. Apa poin yang pertama adalah kalau nak jadi mompreneur yang smart, kita kena jelas apa sebab kita berbisnes. Okay, jelas tau, kena jelas betul-betul. Kalau kita tak jelas, kita akan buat bisnes ikut mood. Yelah, kita ni dah lah mompreneur. Kadang-kadang mood kita ni dibawa diikut-ikut oleh mood anak. Kalau anak cranky, kita pun cranky. So tapi bila kita ada misi, sebab yang jelas kenapa kita buat sesuatu tu, kita tak akan mudah ikut mood. Kita adalah perjalanan yang kita nak ni. Contoh orang luar, orang yang bukan mompreneur, dia buat bisnes, dia keluar daripada rumah dia kan, dia pergi ke premise dia. So dia dah tak fokus pasal anak, pasal rumah tangga. Tapi kita lain, kita berada dalam satu bumbung yang sama, everything kat dalam tu. So tanpa ada sebab yang jelas kenapa kita nak buat bisnes, mana mungkin kita nak boleh jadi smart, be smart dalam buat bisnes kita. Okay, poin pertama. Poin yang kedua saya sebut adalah guna teknik smart dalam buat bisnes. So teknik smart ni terlalu banyak kalau kita nak cerita. Kita boleh cerita dari segi marketing, teknik marketing smart pun terlalu banyak, yang mana saya nak cakap kita gunakan cara yang sikit tapi impact dia besar. Alright, boleh tak? Jelas? Belajarlah, benda ni kena banyak belajar. And then pasal teknik smart tadi saya lupa nak sentuh adalah mengenai macam mana nak jadi smart dalam buat marketing adalah bila kita tahu siapa target prospek kita. Benda ni kena jelas. Kita tak boleh, bila kita tak jelas siapa yang kita nak tujukan kita punya marketing, kita punya iklan, kita akan jadi buat iklan, kita pakai tembak sana sini. So bila kita tembak sana sini, kita tak smart. Orang nak shoot sesiapa kan, mereka ada target mereka. So mereka tak, orang Jawa kata sembrono
tembak sana sini, tapi mereka target siapa yang dia nak tembakkan iklan tu. Itu adalah cara smart. So kena duduk sekejap, fikirkan, analisis macam mana jenis orang yang selalu datang kat kita. Contoh macam saya, bila customer datang kat saya akan skodeng. Saya akan skodeng dia punya Facebook personal, saya akan skodeng dia punya WhatsApp status, gambar WhatsApp. So daripada situ kita boleh tahulah ciri macam mana orang yang selalu datang kat kita. So daripada situ kita boleh buat copywriting yang pergi kepada target prospek kita. Kita tahu diorang suka berada dekat Facebook group mana, diorang suka pergi kat fanpage mana, diorang suka follow influencer mana, diorang suka tonton rancangan apa. Everything tu ada kait mengait. Alright, so poin yang kedua juga saya ada tekankan mengenai belajar buat bisnes guna sistem. Ini antara perkara wajib lah saya rasa kalau kita nak jadi mompreneur smart. Tolong berhenti buat kaedah tradisional yang kita sedang buat sekarang ni. Kalau kita tak nak cepat burn out ataupun kalau kita nak pergi jauh dalam bisnes, kena mula teknologikan diri kita. Sekarang ni memanglah dah buat teknologi, kalau tak anda tak join FB Live ni. Tapi nak katanya kena lebih advancekan sikit diri kita dalam belajar teknik-teknik ataupun sistem-sistem yang boleh bantu kurangkan tenaga dan juga masa kita. Sebab lah tenaga dan masa kita ni orang kata terlalu berharga kan, mompreneur ni. Macam-macam benda kita nak buat kan dalam satu masa. So kenapa nak berkira-kira belajar dan invest pada sistem yang akan buatkan kerja kita lebih nampak, lebih smart, lebih profesional. Dan of course bila kita begitu, bisnes kita pun akan nampak lebih firm. Alright, so tu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah urus cash flow dengan baik. Sebab mompreneur yang smart ni, dia tidak membuat bisnes semata-mata untuk geli-geli, untuk cari duit. Orang kata apa? Duit geli-geli lah kan. Tapi dia nampak jelas kenapa dia buat bisnes untuk ada sesuatu di akhirnya nanti. Benda ni ilmu yang berat, tapi saya nak katanya try cari ilmu dan belajar macam mana menguruskan kewangan bisnes, and then nanti urus cost structure, costing kita dengan baik, letakkan budget dekat setiap allocation bisnes kita tu. InsyaAllah hujung bulan kita akan nampak hasil yang berbaloi atas kepenatan kita buat bisnes sepanjang hari itulah. Sebab tipulah kalau kata tak penat kan buat bisnes dengan anak-anak semua ni kan. Bukannya penat apa, yelah kita punya tenaga semua kan, mental. So kita naklah sesuatu yang berbaloi. Salah satunya dari segi duit lah, kita nak nampakkan hasil bisnes itu nampak kat hujung bulan. Okay, so belajar macam mana nak urus cash flow dengan lebih baik. Alright. So poin yang keempat adalah mompreneur yang smart, dia tak jadi CEO, Chief Everything Officer. Dia faham bahawa konsep berkongsi rezeki itu akan menambahkan rezeki dia. Tapi saya nak highlight awal-awal, kita nak berkongsi rezeki bukan sebab kita nak dimurahkan rezeki. Kita berkongsi rezeki sebab kita buat itu kerana Allah Ta'ala. Cumanya dari segi realitinya, bila kita bantu orang, insyaAllah lah Allah akan bantu kita lebih. Nak kata macam tu lah. So jangan sibuk-sibuk nak buat kerja sendiri. Semua benda kita nak pegang, nak conquer jawatan. Kita bukan seorang panggil apa, super mom. Kita bukan super woman. Tak pernah ada orang yang boleh buat semua benda dalam satu masa dengan baik. Tapi orang yang fokus pada satu-satu perkara dalam satu masa itu lebih berimpact, lebih mendatangkan impact dalam hasil yang dia buat. So fokuslah, cari apa kekuatan kita, belajar asas skill yang kita perlukan tu, dan perkara-perkara lain kita cuma perlu outsourcekan kepada orang lain. So tadi poin yang terakhir adalah saya cakap pentingnya ada ilmu dan mentor. Mompreneur yang smart, dia sangat yakin perkara ni, dan mompreneur yang smart, dia tak kisah untuk invest duit pada ilmu. Bagi dia pelaburan yang paling berbaloi dalam kehidupan dia adalah pelaburan ilmu. Dari segi aspek bisnes lah. So bagi dia, bila dia tahu ilmu tu yang akan bantu dia lebih grow dalam bisnes, dalam kehidupan dia lah. Alright, so itu sahaja 5 poin untuk petang ini. So ada apa-apa soalan tak Ruby? Siapa?
Gunting. Kat dalam bilik. Alright, kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Semua. So, kita ada lagi dalam 5 minit. Tak apa, nanti kena. Alright. So saya buka lah soalan jika ada. Kalau kita nak mula buat agent untuk jual barang kita, better beri agent separuh untung ke? Of course yang ini agent selalunya tak sampai separuh, tak sampai 50%. Agent dia adalah persen-persen yang berbaloi untuk sesetengah produk, sebab margin sesetengah produk pun berbeza kan. So again kita kena buat cost structure untuk produk tu dulu. So tahu berapa margin yang kita ada, daripada margin yang kita ada itulah baru kita tahu berapa persen kita nak bagi kepada diri kita dan juga kepada agent. And even dalam agent pun kita boleh layer kan dia. Tak adalah kita lamsam kan ambil 10 produk dapat 50%, tak. Tapi kita boleh buat tangga-tangga harga untuk setiap produk tu. Alright. So lain-lain soalan? Poin nombor 3 adalah uruskan cash flow bisnes dengan baik. Uruskan cash flow bisnes dengan baik. Alright? Alright, ada apa-apa soalan lain? Okay, Ruby? Okay. Alright. So, kalau ada soalan terus jot down. Cuma kita orang nak bagi surprise, bukan nak bagi surprise. Mompreneur Mastermind, kita mendapati bahawa satu ilmu yang penting untuk mompreneur adalah antaranya menguruskan emosi kan. So kami invest lah untuk bawakan satu panel yang pakar dalam urusan mengurus emosi, iaitu Puan Mazna Ibrahim. Siapa kenal Puan Mazna Ibrahim? InsyaAllah pada hari Jumaat nanti kita akan bawakan Puan Mazna Ibrahim untuk berkongsikan bagaimana mompreneur nak menguruskan emosi. So memang ilmu-ilmu yang sangat penting lah untuk mompreneur kan, iaitu ilmu menguruskan emosi. Jadinya hari Jumaat nanti dalam slot FB Live kita, slot inspirasi pukul 3.30. Alright, so jangan lupa tau FB Live hari Jumaat nanti. Okay, Ruby tadi ada soalan? Sampai tahap mana kita akan outsourcekan tugasan kita untuk permulaan bisnes, biasalah kita kekurangan modal. Okey Puan Aida, saya bagi contoh diri saya dulu tau. Waktu saya mula bisnes dulu, saya mula bisnes, so waktu tu saya try buat sendiri. Memang everything kita kena buat sendiri. Sampai satu tahap kita akan ada, orang kata apa? Tahap ceiling kita, tahap ceiling. Tahap ceiling tu adalah tahap memang kita tak boleh pergi dah. Tak boleh buat sendiri. So waktu itulah kita dah boleh mula outsourcekan kerja kita. Kamera ni dia bergerak-gerak sebab ada Hanan kat bawah. Waktu itulah kita boleh outsourcekan kerja kita. Contoh saya dulu, masa saya tengah mula-mula buat projek raya, and then waktu tu saya guna pendekatan apa tau? Saya post dekat Facebook group. Adalah dalam satu malam tu dalam 5 ke 10 lebih kurang, saya tak berapa ingat. So waktu itu mungkin macam online seller tak berapa banyak kan. So bila kita up kan, memang yang komen nak tu, nak jadi agent memang ramai. So sampai malam kedua ketiga saya rasa macam tak boleh ni sebab tak menang tangan. So bila tak menang tangan tu, saya mula cari part timer. Part timer saya bagi ikut kemampuan saya, iaitu saya bagi per jam maksudnya. So satu malam saya kata kat adik tu 3 jam saja akak boleh bayar awak satu malam RM15. So sebulan dia kerja dalam 20 hari, dalam RM300 je saya invest. So apa yang saya dapat adalah bulan tersebut saya dah projek tersebut pada permulaannya untung saya adalah RM22,000 bersih. RM22,000 bersih. Nak katanya saya invest RM300 itu untuk adik tu fokus pada kerja closing, kerja marketing. So saya fokus pada kerja closing. Dan kerja agent, jaga agent. Untuk kerja untuk production saya dah outsource kepada supplier.
So memang kerja saya hanya cari agent, closing agent. Nampak tak kat situ? Mulakan dengan semampunya kita dan identify apa dia kerja-kerja yang memang kita rasa macam dah tak boleh dah buat sendiri. Dia dah ada tahap ceiling dah. So bila saya upahkan adik tu dekat Sabah, saya kat Johor. So memang tak ada masalah pun, bab online business ni kan mudah kan. So bila saya outsourcekan kerja itu, saya boleh fokus pada nak jaga agent saya, nak close agent, nak jaga agent. So bila agent rasa terjaga, mereka top up lah, mereka top up nak beli produk kita. So mereka menjual, kita berikan mereka bahan marketing. So mereka akan keep order. So itulah cara smart yang saya buat dululah waktu permulaan. Saya belum besar lagi lah waktu tu, nak katanya. Okay, itu saja. Ada tak apa-apa lagi Ruby? Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Alright, saya minta maaf FB Live petang ni dia macam ni sikit. Tapi itulah realitinya kan. So, semua orang pun faham insyaAllah. Oh insyaAllah. Anak-anak, slow sikit boleh? Okey, terima kasih. Sekejap. Okey, Puan Hajar dah tiada di belakang pentas. Terima kasih kepada audiens semua. Boleh kongsikan kita punya live ni, kita pun dah habis dan kita tutup kita punya program petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penonton semua. Saya nak terima kasih banyak-banyak. Jemput follow page Mompreneur Mastermind untuk tips Mompreneur. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.